Hello semua, kita masuk topik ke-7 pada hari ini. Topik ke-7 ni adalah ketaksamaan diri. Kebanyakannya adalah perkara yang kita dah pun lihat dalam topik 6. Okey, sama je. Cuma dia tak ada tanda sama dengan, tapi digantikan dengan dua simbol yang utama, iaitu simbol ini. Okey, kalau kamu tak biasa tak pernah lihat, satu adalah simbol ini dan satu lagi simbol ini. Jadi macam mana nak bezakan, apa maksud, macam mana nak tahu? Okey, kamu ambil pensel dan kamu hanya letakkan satu di hadapan simbol yang kamu lihat. Jadi sekarang ia telah membentuk satu huruf yang kita amat kenali, iaitu huruf B. B adalah untuk besar, or in English B for greater than. Okey, B besar lah, kita panggil greater than. Okey, lagi satu simbol ni pun sama, kita letak tanda satu dekat depan simbol tersebut dan ianya telah membentuk huruf K, iaitu kurang ataupun kecil, ya. So kita akan mempelajari dua ini. Okey, kita lihat beberapa perkataan yang kita perlu tahu. Satunya ketaksamaan, inequality in English. Ketaksamaan linear dalam satu pun boleh ubah, linear inequality in one variable. Ketaksamaan linear serentak, simultaneous linear inequalities. Sifat akas kita panggil sebagai converse property in English. Sifat transitive property, songsangan terhadap penambahan, additive inverse, dan songsangan terhadap pendaraban multiplicative inverse, ya. Jadi kita terus tengok apa itu ketaksamaan. Sangat senang. Kalau cikgu cikgu letak satu penimbang begini kan, satu penimbang, ianya sini, dekat sini adalah 80 gram, dekat sini kalau cikgu letak 50 gram dan di atas ni tak tahu berapa. Okey, cikgu letak sebagai X, 50 tambah X. Tiba-tiba dia macam menurun kan. Bila dia menurun ni, kira dekat sini lagi berat. Jadi mestilah 50 tambah dengan X ini, ya, lebih besar daripada 80. Lebih besar, kita akan menggunakan simbol ini yang dikenali sebagai besar. Okey, jadi apakah nilai X? X, kalau kamu dapat teka apa nilai X, kalau 50 tambah 30, kita akan dapat sama dengan 80. Betul tak? 50 tambah 30 sama dengan 80 di sini. Tetapi kita tak nak sama dengan, simbol yang digunakan di sini adalah lebih besar. Jadi X itu mesti lebih besar daripada 30, ianya mungkin 31, 32, 33, 34 dan seterusnya. Mungkin 40, mungkin 50 kan. Sebab ianya sangat berat di belah kiri. Okey, itulah dia ketaksamaan. Ketaksamaan maksudnya kita menggunakan simbol pun ketaksamaan. Tak boleh menggunakan simbol sama dengan. Okey, dah siap dekat situ. Kita tengok macam mana nak banding nilai nombor. Contoh, cikgu letak negatif 2 di sini dan 3 di sini. Di tengah cikgu letak kotak. Jadi kamu tentukan sama ada negatif 2 ni, sentiasa lihat nombor yang kita tulis dahulu, ya. Di sini kita tulis negatif 2, maka kita harus fokus mata kita hanya pada negatif 2. Okey. Okey, kalau kita hutang RM2, negatif menunjukkan hutang, kita hutang RM2. Hutang RM2 ni kamu lagi kaya daripada memiliki RM3 ataupun lagi miskin. Sudah tentulah ini lagi miskin, betul tak? Kalau miskin, kamu akan menggunakan simbol besar atau kecil. Miskin, kurang kan? Okey, jadi kita boleh meletakkan simbol tersebut. Okey, tapi kalau cikgu nak letak nombor yang sama tapi terbalik tempat dia, contoh kan. Okey, cikgu nak letak 3 dekat sini, negatif 2 dekat sini. RM3 ni lagi kaya daripada negatif 2. Negatif 2 tu kan miskin. Jadi simbol ni kita perlu tukar kepada lagi kaya, lagi besar lah, kepada huruf B. Betul kan? Itulah simbol yang benar di situ, simbol yang tepat di situ, ya. Jadi kalau kita tengok 2 lagi dekat sini, kita ada negatif 7 dan negatif 2. Apakah simbol yang mungkin, yang tepat di situ? Kalau kita lihat, hutang RM7, lagi kita miskin daripada hutang RM2. Betul kan? Lagi kita miskin, mestilah kurang, huruf K, kurang. So itulah jawapan dia. Okey.
Jadi kita dah siap. Cuba kita lihat contoh satu. Kalau dia ada nombor yang kita tak kenal, negatif 5/6, of course kita tak tahu berapa nilai dia. Jadi apa yang kita boleh buatlah, kita bahagi 0.83 kan. So nilai tu kita tulis kat bawah siap-siap. Hutang 83 sen, kita baca macam duit ya. Lagi kaya ke lagi miskin daripada RM4? Mestilah lagi miskin kan. Jadi kita letak kurang. Okay. Next kita ada 4 kuasa 2. Ini semua adalah kita perlu selesaikan dahulu jawapan dia. 4 kuasa 2 kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 16. Jadi 16 lagi kaya ke lagi miskin? Lagi kaya, huruf B kan, lagi besar. Okey, dah selesai pun. 7.1A kamu bolehlah screenshot dan cuba buat soalan-soalan ini. Dan seterusnya kita lihat contoh 2. Dalam garis di bawah ni kamu perlu perihalkan hubungan antara X dan 8 dalam ketaksamaan yang menggunakan kurang daripada. Jadi X ini sentiasa kamu kena lihat benda yang kita rujuk ni kalau berada di belah kiri, maksudnya dia lagi kecil ataupun lagi kurang. Okey, so kamu boleh lihat, boleh tulis di situ X ini adalah kurang daripada berapa nombor di belah kanannya? 8. Jadi kamu tulislah X ini adalah kurang daripada 8, ataupun simbol yang sesuai adalah K adalah huruf simbol ini kan. Jadi kita tulis itu kurang daripada 8. Dah pun selesai. 7.1B kamu boleh cuba ya, cuba screenshot dan cuba. Okey, apa maksudnya 110 ni? Kalau kita lihat dekat highway dekat highway selalunya ada simbol ini. Simbol ini bermaksud kamu ayah bila dia memandu dekat highway itu tidak boleh melebihi 110 km per jam. So 110 bila kita akan kena saman, bila kamera dekat tepi jalan kat highway tu dia boleh capture kamu punya had laju adalah apabila kamu melebihi 110, so selagi dia kurang kamu takkan dapat bila dia lebih. So had laju yang kamu boleh jalan dekat sini adalah dia mesti kurang daripada 110. Adakah 110 tu kamu boleh kena saman? Tidak. 110 adalah border yang kamu masih boleh sentuh dekat situ. Jadi disebabkan kamu masih boleh drive pada 110 km per jam, maka di sini kita letak satu lagi simbol ni simbol tadi ini kan kecil ataupun kurang. Kita tambah satu lagi garis dekat bawah menunjukkan kita boleh sentuh border ni, sempadan ni kita boleh sentuh. Kita punya had laju, contoh cikgu letak huruf V sebab tak tahu berapa laju yang kita jalan. V kita boleh sentuh sampai 110, tapi tak boleh lebih. Kalau V kita melebihi 110 tak sentuh cikgu tak letak garis kat bawah, tak sentuh, lebih sahaja, besar saja daripada 110, maka automatik surat saman akan sampai ke rumah. Itulah maksudnya. So ini semua tak kena saman ni. Okey, tapi kalau dia lebih daripada 110, lebih besar daripada 110, dah kena saman. Tak bagus tu. Okey, so kita dah selesai dekat situ. Kita nak pergi tengok satu lagi, contoh 3. Fatimah memperoleh upah kerja lebih masa apabila dia bekerja sekurang-kurangnya 9 jam satu hari. Dia kena kerja. So dekat sini kamu kena faham, kalau dia kerja 9 jam itu adalah waktu bekerja dia. Faham tak? Itu adalah waktu bekerja dia. Katakan kita ambil huruf T lah, sebab dia kata jika T ialah bilangan jam bekerja sehari kan. Kamu kena perihalkan benda ni dengan menggunakan lebih besar atau sama dengan atau kurang daripada atau sama dengan. Macam mana kita nak buat? So kalau kita lihat dekat sini, Fatimah telah bekerja lagi lebih kan, lebih daripada 9, lebih besar daripada 9, tapi waktu bekerja dia akan dapat OT ataupun kerja lebih masa apabila dia sentuh 9 jam. Faham tak? So macam contoh dari jam pertama sampai jam ke-8 dia memang wajib bekerja, betul tak? Tapi bila dia dah sentuh jam ke-9 tu atau yang lebih, ini semua kita kira bonus lah untuk dia, OT. Okey, OT ataupun overtime, dapat duit OT. So macam mana nak buat? Lebih besar daripada atau sama dengan. Ini kita panggil lebih besar daripada atau sama dengan. Itu dia punya
ni. Okey, wakilkan ketaksamaan itu pula dengan garis nombor dan seterusnya terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Macam mana kita nak terbitkan? Just lukis saja garis nombor yang biasa. Kita nak 9 dan lebih kan. Jadi kita agaklah 3 kurang 3 lebih, kita boleh labelkan dekat situ. Contoh nak mula daripada 5 pun boleh sebenarnya, nak mula daripada 7 pun boleh, asal ada 2 atau 3 di sini, 2 atau 3 di sini. Last sekali, sebab yang ni simbol ini, simbol di bawah garis itu lebih besar daripada atau sama dengan, maksudnya bila kita lukis macam ni kan, ini benda ni ada maksud ya. Kalau garis dia garis putih macam ni, maksudnya nombor yang kita nyatakan ni tak termasuk. Contoh macam yang 110 tadi kan, cerita 110 tadi, kalau kita lukis 110, sini 100, sini 90, sini 120 contoh, cikgu ambil selangan 10, kita ada dekat sini 110. Kalau dia lebih kot sini, kita akan kena saman. Ini cerita saman, faham tak? Tapi yang mana bukan saman? Yang bukan saman di sini. Boleh tak 110 masuk? Boleh. Jadi bila cikgu bulatkan tu, cikgu akan bulatkan dan hitamkan bulatan itu. Ini bermaksud 110 jalan boleh, 100 boleh, 90 boleh. Ini semua cantik, memang takkan kena saman. Tapi bila cikgu lukis macam ini, bulatan yang kosong dekat sini okey, bulatan yang kosong maksudnya ini tak boleh sentuh. Okey, ini tak boleh sentuh. Bermula daripada sini tak boleh sentuh. Tak boleh sentuh. So kita punya ni start next one, 111 contoh kilometer dia. Okey, begitulah maksud tanda dekat bawah tu. Tanda bawah tu bermaksud hitam penuh, termasuk nombor itu. Okey, kita dah habis itu 7.1C pun kamu boleh cuba ya. Seterusnya kita ada sifat-sifat ketaksamaan, sangat senang ini kalau kamu lihat ya. Dalam bahasa Inggeris pun kita dah tengok tadi. Okey, akas tu apa, transitif tu apa. Okey, kita ada converse kan. Cuba kamu balik-balik apa dia punya ni. Kalau dia kata sifat akas, senang saja kelas. Kamu hanya perlu terbalikkan ke semuanya. 24 tulis dulu, 10 tulis kemudian. Simbol tadi K kan, sekarang jadi B. Selesai. Ini pun sama, negatif 13 tulis dulu, negatif 4 tulis kemudian. Tadi B, sekarang tulis K. Selesai. Itu sahaja. Transitif lagi kacang putih kelas. Apa yang kamu kena buat, kamu hanya perlu telan yang nombor tengah. Nombor hujung dua-dua salin balik. Simbol sama, so kamu pun tulis sekali je simbol tu. Tengah tu kita dah telan, jadi kamu jangan tengok yang ini. Okey, boleh? So itu sahaja jawapan. Sangat senang akas. 14 lebih daripada 5. Contoh macam tu. Yang ini telan had tengah, telan. Jawapannya negatif 2 kurang daripada 10. Selesai. Sangat senang. Okey, akas dengan transitif ini. Jadi kamu boleh tengok seterusnya cikgu akan ajar kamu 7.1E. Lepas tu kita akan berhentilah. Okey, dalam ketaksamaan ni tak kisahlah kalau kita ada satu nombor, kita nak tambah dengan satu nombor. Belah kiri pun kita tambah, belah kanan pun kita tambah amount yang sama. Jadi ini tidak membawa apa-apa perubahan kepada simbol dia. Simbol dia akan terus kekal. Tadi RM2 kurang daripada RM6. Bila kita tambah sini pun 3, sini pun 3, jawapan sini jadi RM5, jawapan sini jadi RM9. Sekarang kamu bagi tahu RM5 masih kurang daripada RM9. Jadi tidak membawa sebarang perubahan kepada simbol. Itu yang cikgu nak tekankan. Sama juga kalau tolak. Kalau tolak pun simbol tidak berubah. Kalau sini 2 tolak 3 dapat negatif 1. Hutang RM1, dekat sini kita dapat RM3. Hutang RM1 masih kita miskin daripada RM3. Jadi awal dengan akhir tiada perbezaan. Okey, tambah tak ada beza, tolak tak ada beza. Kalau kita tambah dengan nombor negatif pun tak ada beza. Jadi kamu tak payah nak kalut-kalut pergi cari, pergi fikir. Okey, tak payah fikir pun. Kamu tambah atau tolak dengan nombor positif ke nombor negatif ke, simbol dia tidak membawa sebarang perubahan.
Okey, simbol tak berubah. Tambah atau tolak dengan nombor positif atau nombor negatif memang tiada perubahan. Sekarang darab pula. Darab pun tidak membawa perubahan kalau nombor yang didarab adalah nombor positif yang biasa. Contoh dekat sini darab dengan 3, sini darab dengan 3 kan. So 2 darab 3 kita dapat 6. 6 darab 3 kita dapat 18. 2 kecil kurang daripada RM6. 6 masih kurang daripada RM18. Betul kan? Tak ada perubahan juga. Okey, kalau kita bahagi pun sama, tak ada perubahan. Dekat mana yang ada perubahan ni? Ini kamu kena pay attention. Benda simbol ni akan berubah. Okey, kalau tadi macam ni, sekarang dia berubah macam ni apabila sesuatu nombor itu didarab atau dibahagi dengan nombor negatif. Nah, dengan nombor negatif. Nampak tak? Simbol dia automatik. Tadi macam tu, sekarang dah macam ni. Okey. Contoh tadi RM2, sekarang bila darab dengan negatif 3 dah jadi negatif 6. Tadi RM6, sekarang darab dengan negatif 3 dah jadi negatif 18. Sekarang kamu beritahu cikgu, hutang RM6, kamu lagi kaya daripada hutang RM18 atau lagi miskin? Mestilah ini lagi kaya kan. Masih lagi tak adalah apa-apa ke dana sampai kamu hutang RM18 lagi miskin orang dekat belah sini. Jadi awalnya kecil kan, kurang, tapi sekarang dah jadi besar. So sebab tu dia ada perubahan. Samalah kalau kamu bahagi dengan nombor negatif pun, simbol dia kalau tadi gitu, sekarang jadi gini pula. Okey, lagi satu tempat di mana simbol dia akan berubah adalah apabila apa-apa nombor, ini pun masih darab dengan nombor negatif. Okey, ini cikgu tak nak confusekan kamu. Lagi satu, hanya ingat 3 benda je bila darab atau bahagi dengan nombor negatif. Okey, lagi satu adalah keadaan di mana nombor yang biasa, kita buat apa? Kita ambil nombor tu, kita tulis kat bawah, kita 1/kan nombor dia. Nombor ni kita tulis kat bawah, kita 1/kan nombor dia. Automatik tadi kalau kurang, sekarang akan jadi besar. Tadi kalau besar, sekarang akan jadi kurang. Macam tu dia akan jadi terbalik. Faham So 3 keadaan, darab, bahagi nombor negatif, dan lagi satu apabila kita songsang. Songsang ini kita panggil songsang. Songsang maksudnya kita terbalikkan. Okey, converse dia. Okey, ini 6 ni dia turun kat bawah. Jadi atas jadi apa? Tadi nombor original 2 ni 2/1. Sekarang jadi 1/2. Kita terbalikkan dia. Okey. 6 ini kira 6/1. Sekarang kita dapat 1/6. So, itulah dia. Bila kita songsang, dia menjadi simbol dia jadi terbalik. Inilah kamu boleh capture dan make sure kamu tahu simbol akan berubah apabila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, atau apabila kita songsangkan nombor. Okey, yang ini tak payah fikir langsung kelas. Cikgu nak ajar sikit. Yang depan je kamu kena fikir. Hutang RM8 lagi kaya ke lagi miskin? Lagi miskin lah. Jadi kita letak K. Ini tambah 2, tak payah fikir pun masih sama simbol macam depan. Ini tolak 2 pun tak payah fikir, masih sama simbol macam depan. Hak depan je kamu fikir. Okey, semua yang lain dia akan ikut. Cuma bila dia datang kepada okey, darab dengan nombor negatif ataupun apabila dia bahagi dengan nombor negatif, kena berhati-hatilah. Satu soalan ni satu soalan je cikgu buat, lepas cikgu nak stopkan video sudah. RM6 lagi bukan besar, lagi kecil daripada RM12. Automatik bila 6 ini sama kan, sini pun 12, tapi kita darab atau bahagi dengan nombor negatif di sini, apa yang kita akan dapat adalah simbol tadi kalau kurang, sekarang automatik akan jadi besar. Ini pun tengok, darab atau bahagi dengan nombor negatif, automatik dia akan jadi terbalik daripada original kita. Samalah ini pun ini kita songsangkan nombor kan. Tadi kalau macam ni, kemudian yang ini pula dia akan bertukar. Macam itulah. Okey, kamu boleh cuba screenshot yang ini dan buat sendiri. 7.1 kita dah pun habis. Cikgu akan jumpa kamu dalam video seterusnya untuk 7.2 contoh 5. Sekian sahaja.